Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, untuk kita sama-sama membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Malam ini kita sampai ke muka surat 104 ya, 104, masuk ke sifat wajib bagi Allah yang keenam. Sifat yang wajib maknanya sifat yang tidak boleh kita terima, tak ada pada Allah Ta'ala. Mustahil tak ada sifat itu pada Allah Ta'ala. Dan bukannya wajib syarak yang bererti kalau dilakukan satu perbuatan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka berdosa. Bukan itu ya. Wajib akli, iaitu akal yang sihat, selama-lamanya tidak boleh menerima tidak ada sifat ini pada Allah Ta'ala, iaitu yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah kita biasa terjemahkan esa ya. Kerana kalau satu itu kadang-kadang kita tak mahu gunakan istilah satu, kerana satu itu tidak bererti esa. Misalnya satu orang berkahwin, orang tanya dia, kamu dah kahwin atau belum? Dia jawab, sudah. Berapa orang isteri kamu? Satu, jawab dia. Tapi satu di situ tidak bererti esa, kerana isteri itu dia jenis wanita. Wanita itu ramai. Dan boleh jadi satu masa dia akan berkahwin lagi, jadi isteri dia jadi dua. Jadi tidak esa. Dan isteri orang lain pun ada. Isteri dia seorang, isteri kawan dia lagi seorang, isteri lagi orang lagi seorang. Jadi itu tidak esa, walaupun kalau ditanya satu, jawab dia. Makanya digunakan istilah esa untuk membezakan, kerana esa ini tidak ada duanya. Dan kita kena faham ya, bermula daripada sifat kidam, pergi kepada baqa, pergi kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, pergi kepada qiyamuhu ta'ala binafsihi, itu semua sifat yang dinamakan sifat salbiyah ya. Tak ingat lah Ustaz, tak apa, tak ingat pun tak ada masalah. Apa nama sifat-sifat ni? Tak apa Ustaz, ada macam nama kawan kampung saya pun ada, apa nama dia, Normah, Rokiah. Tak apalah, tak ingat tu pun tak apa. Namanya salbiyah. Salbiyah ni yang penting fungsinya adalah untuk menafikan. Salbi ni makna negatif ya? Al-anasir al-salbiyah, unsur-unsur yang negatif. Tapi negatif di sini bermakna negate, untuk menolak sifat yang tidak layak bagi Allah. Makna sifat-sifat salbiyah ni termasuklah wahdaniyah, fungsinya untuk menafikan. Menafikan apa? Menafikan yang tak layak bagi Allah. Jadi itu dinamakan salbiyah.
Tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, kalau ada orang merasakan sukar untuk dia mengingati mana sifat nafsiyah, mana sifat salbiyah, mana sifat ma'ani, mana sifat ma'nawiyah, maklumlah ini istilah dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita rasa susah nak hafal, maka tidak ada masalah, kerana bukan hafalnya yang penting, yang penting akidahnya itu betul. Akidah yang betul, kita meyakini wahdaniyah. Allah juga wajib memiliki sifat wahdaniyah, iaitu esa dan tunggal. Sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang paling penting dalam ilmu tauhid. Daripada sudut mana? Daripada sudut mengesakan. Kerana kalau daripada sudut tergantung yang lain kepadanya, itu kan sifat wujud. Kalau tak wujud, apa pun tak ada. Tapi daripada sudut, kalau kita lihat ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga dia mengiktikad kewujudan Tuhan. Tapi masalah yang berlaku pada mereka adalah kesyirikan. Yang masalah yang berlaku pada orang-orang kafir, mereka tidak ada wahdaniyah dalam akidah mereka. Makanya mereka itu kufur. Memang kalau kita katakan, bagi saya Ustaz, yang paling penting itu sifat wujud. Kerana wujud artinya ada. Kalau tak ada, apa yang nak bincang wahdaniyah dan sebagainya? Ya betul. Kalau kamu lihat daripada sudut itu, ya betul. Tapi kalau kamu lihat daripada sudut bahawa kalau setakat meyakini bahawa Tuhan itu wujud, selain daripada golongan etis, ramai orang-orang kafir, orang-orang musyrik meyakini bahawa Tuhan itu wujud. Cuma mereka tidak ada wahdaniyah di dalam akidah mereka. Sebab itu disebut di sini oleh Al-Fadhil Kiai Idrus Ramli hafizahullah, sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang paling penting dalam ilmu tauhid. Daripada sudut ia membezakan antara akidah yang sahihah, akidah yang betul, dengan akidah yang fasidah, batilah, kafirah, dengan akidah yang rosak, yang batil dan juga yang kufur. Kerana itulah ilmu ini juga disebut dengan ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang bertanya, bila kita kata Allah bersifat esa, di mana letaknya keesaan Allah itu? Maka jawabnya adalah, ini yang dikatakan dalam pengajian tauhid ahli sunnah wal jamaah juga ada pengajian tauhid 3. Kan selalu orang kata, kita kalau belajar sifat 20 ni kita tak ngam dengan tauhid 3. Ya, tapi tauhid 3 bersih yang mana? Kerana ahli sunnah wal jamaah juga ada tauhid 3-nya. Tapi tauhid 3 yang terletak pada sifat wahdaniyah. Kalau ditanya orang, dikatakan Allah tu esa pada sudut mana? Maka jawabnya 3. Yang pertama, esa pada zatnya, pada diri Allah sendiri esa. Yang kedua, esa pada sifatnya, pada sifat Allah tu sendiri esa. Dan yang ketiga, esa pada perbuatan-perbuatannya, ya, af'al. Jadi 3. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, dan mengesakan Allah pada af'al. Zat dengan sifat agak mudah kita untuk bayangkan, kerana zat pun sudah jadi dalam bahasa Melayu. Kurang lebih lah, walaupun maknanya tidak setepat itu, tapi ada perkataan zat ya dalam bahasa Melayu telah dimelayukan, dan ada perkataan sifat ya telah dimelayukan perkataan itu. Cuma af'al tidak dimelayukan. Diterjemahkan kepada perbuatan. Zat, diri, sifat, sifatlah. Dan yang ketiga adalah perbuatan. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Ini 3 bentuk tauhid dalam pengajian tauhid ahli sunnah wal jamaah. Baik, masih ingat kita sebutkan tadi, wahdaniyah ni termasuk dalam sifat salbiyah, bermakna sifat yang tugasnya, fungsinya menafikan apa yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita katakan wahdaniyatus zat, menafikan apa yang tak layak pada zat Allah Ta'ala. Wahdaniyatus sifat, menafikan apa yang tak layak pada sifat Allah Ta'ala. Wahdaniyatul af'al, menafikan apa yang tidak layak pada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Yang tak layak itu adalah lawan daripada wahdaniyah, iaitu banyak atau berbilang-bilang. Baik, cuba kita lihat satu persatu. Yang pertama, Allah Maha Esa pada zat, ya, wahdaniyatul zat. Keesaan Allah pada zat memiliki 2 pengertian. Ini panjang ya huraian dia tu. Jadi saya nak permudahkan dahulu ya, bagi kita dapat dulu letak duduk dia tu, dan baru kita huraikan dengan agak panjang sedikit ya. Mengesakan Allah pada zat secara ringkasnya bermakna
Kita meyakini tidak ada yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah lah makhluk. Ya. Maknanya langit, bumi, arash, manusia, binatang, pokok, segala-galanya. Tak ada yang lain daripada Allah tapi sama seperti Allah. Zatnya sama seperti Allah. Itu tidak ada. Itu yang dinafikan. Yang kedua, menafikan zat Allah daripada terdiri daripada banyak. Zat Allah tu terdiri daripada juzuk-juzuk, daripada komponen-komponen. Maknanya dibayangkan ada komponen yang banyak, dia bercantum komponen yang banyak ini membentuk Allah. Itu dinafikan. Tidak demikian. Ya. Kalau kita manusia kan terdiri daripada kita katakan atomnya atau molekulnya atau selnya atau organnya ataupun otot-ototnya, tulangnya, dagingnya, darah dan sebagainya. Jadi komponen-komponen yang berbagai inilah yang membentuk namanya manusia. Dan ada juga elemen jasad dan juga ada elemen roh. Roh dan jasad ini juga membentuk manusia yang hidup. Ya, kalau jasad semata-mata tanpa roh, itu adalah manusia yang telah mati, yang telah meninggal dunia. Jadi itu manusia. Demikianlah binatang, demikianlah tumbuhan. Dia terdiri daripada juzuk-juzuk, komponen-komponen yang banyak bercantum menjadi satu, menjadi pokok. Daripada daunnya, daripada dahannya. Daun juga ada seratnya, ada uratnya dan sebagainya. Jadi kita menafikan itu daripada Allah Ta'ala. Saya ulang untuk kita mudah faham dahulu. Mengesakan Allah pada zat berarti tidak ada zat yang lain daripada Allah tapi sama seperti Allah. Itu tidak ada. Yang kedua, zat Allah sendiri bukannya terdiri daripada banyak komponen, banyak juzuk bercantum jadi Allah, tidak. Setakat itu saya rasa ramai orang boleh faham. Dah selesailah, alhamdulillah. Kalau boleh faham setakat itu dah selesailah. Wahdaniyatuz zat. Cuma dalam bentuk pengajian ilmiah mereka meletakkan istilah. Istilah itulah yang kadang-kadang kalau orang tak familiar, dia merasakan wah, susahnya nak hafal. Jadi tak ada masalah. Sebab itu saya kata bagi kita faham dahulu istilah tu, kalau kita ingat biha wa nikmah, maknanya baguslah ya. Tak ingat pun tidak menjadi satu masalah. Jadi bila kita menafikan ada zat yang lain daripada Allah tetapi serupa dengan Allah tu kita nafikan, itu dikatakan menafikan munfasil, menafikan berbilang yang bercerai, yang eksternal dinafikan. Bila kita mengatakan zat Allah tidak terdiri daripada juzuk-juzuk yang pelbagai, itu menafikan muttasil, maknanya menafikan kam yang bersambung, ataupun kita katakan menafikan berbilang-bilang yang internal. Jadi kalau tiba-tiba tuan-tuan saudara-saudari merasakan apa ni munfasil, muttasil, bela, ketepikan istilah itu, kerana tidak mesti pun kita hafal istilah itu, kita boleh ketepikan. Yang penting sekarang kita yakin tidak ada zat yang lain daripada Allah tapi sama juga seperti zat Allah. Tidak ada zat Allah itu terdiri daripada 2, 3, 4 juzuk yang pelbagai bercantum membentuk zat Allah, juga tidak. Itu sudah menyelesaikan keyakinan kita, kefahaman kita tentang wahdaniyatuz zat. Dah selesai di situ, barulah saya pergi kepada huraian daripada Al-Fadhil Kiai Muhammad Idris Ramli hafizahullah dengan huraian yang agak lebih panjang. Keesaan Allah dalam zatnya memiliki dua pengertian. Pertama, zat Allah tidak tersusun dari beberapa bahagian. Kerana sesuatu yang tersusun dari beberapa bahagian berarti tidak tunggal dan tidak esa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa dalam zatnya. Nanti kita lihat dalil daripada ayat suci Al-Quran. Musim sekarang, musim orang suka tanya dalil. Mana dalil? Okey, ada dalilnya nanti kita akan sebutkan. Yang kedua, zat Allah tidak serupa dan tidak sama dengan zat apa pun yang lain daripada Allah, maka Allah tidak serupa dengan dia. Apabila di suatu daerah ada seorang yang dianggap alim, lalu ketika orang-orang ditanya, apakah orang alim ini satu-satunya di daerah ini? Apabila mereka menjawab, ada juga orang alim yang hampir menyamai atau setingkat dengan beliau. Orang di kampung ni misalnya, di Kuala Lumpur lah misalnya, ada satu orang alim, Masya Allah, alim betul ya. Kita dengar dia mengajar pun Masya Allah, ilmunya mantap, tinggi dan sebagainya. Lalu kita tanya, kat KL ni ada lagi tak orang alim macam dia ni? Lalu dia jawab, ada.
yang hampir-hampir lah sama alim macam dia ataupun memang sama macam dia. Berarti orang alim tersebut bukan satu-satunya di daerah itu. Kenapa? Kerana ada orang lain yang hampir atau menyainginya. Tetapi jika dijawab, bila kita tanya ada tak lagi orang alim yang macam ni di Kuala Lumpur ni, maka dijawab, no, tak ada dah. Beliaulah satu-satunya alim di daerah ini. Berarti beliau seorang yang tunggal dan satu-satunya orang yang alim di daerah tersebut. Kenapa? Kerana tidak ada yang menyerupai atau menyamainya. Ini nak memahami konsep tunggal. Jangan disalah erti. Jangan pula difahami, oh kita nak kias, nak samakan Allah macam orang alim yang tak ada saingan di kampung tu. Bukan. Mana boleh kita menyamakan Allah dengan apa pun. Ini konteks contoh ini diberi untuk memahami istilah tunggal tu. Kau orang tak faham. Kalau ada yang sama, tidak tunggal lah. Tapi kalau tidak ada yang sama, mana dia tunggal. Nak memahami konsep tunggal, bukan nak memahami Allah. Sebab ada kaitan bila kita sebut tunggal itu, dipahami dulu makna tunggal itu, dan baru kita faham apabila kalimah tunggal itu digunakan kepada Allah Subhanahu Taala, esa itu digunakan kepada Allah Taala, barulah kita faham. Bukan nak menyamakan orang alim dengan Allah, itu na'udzubillah min zalik. Pasti tidak serupa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tunggal, Maha Esa dalam zat, dalam erti tidak ada zat lain yang menyerupai atau menyamainya. Kerana itu zat Allah sudah pasti tidak berupa jauhar, benda kecil yang tidak dapat dibahagi-bahagi. Jauhar ni benda yang dah dibahagi sampai kepada batas yang paling kecil dah, tak boleh dibahagi lagi. Itu namanya jauhar. Dan tidak juga berupa jisim. Kalau jauhar ni benda yang paling kecil yang tidak boleh dibagi-bagi, jisim ni masih terkandung oleh jauhar. Jauhar yang pelbagai itu membentuk jisim. Maknanya jisim tu masih boleh dibahagi-bahagikan. Dan tidak berupa arad. Arad itu sifat benda. Misalnya saya selalu bagi contoh apa yang ada atas meja saya lah. Ini benda. Apa nama benda ni? Jam. Apa sifat dia? Bentuk dia macam ini. Warna dia hitam tapi dia berkilat, itulah, itu sifat dia, namanya arad. Dan tidak berupa arad. Allah tidak dalam bentuk jauhar, Allah tidak dalam bentuk jisim, Allah juga tidak dalam bentuk arad. Kerana semua itu menafikan keesaan Allah Ta'ala. Berarti kalau begitu banyak, itu dinafikan. Sifat keesaan Allah dalam zat di atas membantah terhadap kaum Wahabi, Mujassimah dan Musyabbihah. Jangan marah orang selalu komplain, ustaz ni asal mengajar je Wahabi. Dah buat macam mana? Dah dalam buku ni ada sebut. Dan memang buku ini bila membincangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang, yang menjadi cabaran yang cuba nak merampas status Ahli Sunnah wal Jamaah dan menepikan Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar adalah Wahabi. Kalau satu masa dahulu mungkin kita tak sebut Wahabi, kita akan banyak sebut Mu'tazilah. Kerana satu masa dahulu yang cuba nak mengatakan dialah yang benar, dialah yang berpegang dengan ajaran Nabi SAW adalah Mu'tazilah. Maka itu saingan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Terpaksa kita banyak sebut Mu'tazilah. Sebab tu dalam kitab-kitab lama, bila mengajar bab Tauhid, kita tak jumpa pun Wahabi. Kita hanya jumpa Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah dan seumpama dengannya. Wahabi tak jumpa. Sebab itu bukan satu isu pada masa itu. Tapi di zaman kita, Wahabi lah yang kerap mengatakan mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, sementara umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah yang merupakan Ahli Sunnah wal Jamaah itu cuba dipinggirkan. Maka tak dapat tidak para ulama kita bangkit mempertahankan. Maka dalam rangka mempertahankan, mereka akan menyebut nama-nama golongan yang cuba mengelirukan, iaitu Wahabi, golongan Mujassimah juga demikian, golongan Musyabbihah juga demikian, yang beranggapan bahawa zat Allah terdiri dari beberapa bahagian dan menyerupai makhluknya, iaitu manusia. Baik, kalau ada orang yang terpengaruh dengan pahaman Wahabi, dia kata, tak ustaz, saya tidak menyamakan Allah seperti manusia, saya tidak menganggap Allah itu terdiri daripada beberapa bahagian. Alhamdulillah. Mana awak mungkin Wahabi daripada sudut lain saja, mungkin Wahabi daripada sudut memahami bid'ah, mungkin Wahabi daripada sudut beberapa perkara yang bercanggah dengan ijma' dalam bab fiqh, tapi tidak Wahabi dalam perkara akidah misalnya. Boleh jadi. Tapi antara karakteristik fahaman Wahabi atau fahaman golongan Mujassimah dan Musyabbihah
dia bertanggapan bahawa zat Allah itu terdiri dari beberapa bahagian. Ya, maknanya ada bahagiannya tangan, muka, betis dan jari dan seumpama dengannya. Cuma menyerupai makhluk itu daripada sudut mana? Al-Fadhil Kiai menulis ini, dan menyerupai makhluk iaitu manusia. Jadi mungkin orang Wahabi akan bangkang, kami tak kata pun Allah sama seperti manusia. Kami hanya mengatakan Allah ada tangan. Kami hanya mengatakan Allah ada muka. Kami tak kata pun tangan Allah sama seperti tangan manusia. Kami tak kata pun muka Allah tu sama seperti muka manusia. Yang dimaksudkan oleh Al-Fadhil Kiai sama seperti makhluknya, maknanya ada berjisim, maknanya ada beranggota, yang namanya tangan, yang namanya muka. Tinggal lagi kamu menafikan persamaan, muka Allah tak sama dengan muka makhluk, tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Tapi konotasi yang kamu pakai itu telah menyerupakan daripada sudut ada mukanya walaupun tak sama dengan makhluk, ada tangannya walaupun tak sama dengan makhluk. Habis dalam Quran sebut, Ustaz, dalam Quran yang sebut yadullah, dalam Quran yang sebut wajhullah. Maka di situlah kita berperanan untuk memahami sebagaimana kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada kefahaman salaf ataupun khalaf, itu ittifaq tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Maka kalau kita ikut metod salaf, makna yadun, makna wajhun itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah lebih mengetahui apa yang dikehendaki, yang pasti tidak seperti yang ada pada makhluk ini. Bila kata wajah pada makhluk, ada makna dia. Bila kata yadun pada makhluk, ada makna dia, yang itu dinafikan. Ataupun mungkin metod khalaf meletakkan makna yang memang ada dalam bahasa makna tersebut dan tidak bercanggah dengan syarak, tidak bercanggah dengan akidah. Misalnya dimaknakan wajhun dengan zat, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu, ya, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi di situ jelas merujuk kepada Allah, zat Allah, bukan merujuk pada satu anggota. Ini namanya muka, yang ini kekal, tapi tangan Allah binasa, kaki Allah binasa. Tidak demikian. Zat Allah itu yang kekal, tidak binasa. Jadi terpulanglah, ya, kita itu nak ambil metod salaf ataupun metod khalaf, sama sepakat tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Tapi kalau dikatakan Allah ada muka, Allah ada tangan, tinggal lagi muka Allah tak sama dengan muka makhluk, tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk, ya, itu tidak menyelesaikan, kerana menyebutkan muka dan tangan dalam konteks yang kita katakan tadi sudah menyamakan. Harap difahamilah, ya, beza antara bila kita kata Allah melihat tapi tidak sama seperti makhluk, itu memang betul. Kerana sifat melihat itu nama saja sama. Ya, kita kata pada Allah ada sifat basar, pada makhluk juga ada sifat basar. Itu namanya ittihadul lafzi dunal makna. Berkongsi pada lafaz tapi tidak berkongsi pada makna. Makna tak sama. Lafaz sama, manusia pun disebut basar, penglihatan Allah juga disebut basar, tetapi tak sama hakikat makna perkataan itu. Pertama, basar Allah itu sifat, ya, ta'alluq inkisyaf, ta'alluq menyingkap, yang tidak ada permulaan pada wujudnya sifat itu. Adapun kita melihat ada permulaan. In fact, kita sendiri pun ada permulaan. Kita sendiri pun satu masa dahulu tak wujud. Datang dah orang, Ustaz tak habis-habis Wahabi, tak habis lagi. Banyak lagi ni Wahabi, insyaAllah saya akan kupas tentang Wahabi. Kitab ini di tempat-tempat tertentu memang ada pertentangan, ya, antara kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan kefahaman Wahabi. Baru muka surat 105, ya, tak habis lagi tentang Wahabi. 287 macam tu, 200 lebih lah, ya, 280. Jadi minta saudara Daniel Husin sabar dulu, ya. Memang buku ni penuh dengan cerita tentang Wahabi, kerana yang selalu berlaku pertentangan sekarang dalam bab akidah antara Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah dengan Wahabi. Dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, dengan Jabariyah, dengan Qadariyah pun ada pertentangan, tapi tidak kuat, ya, tidak sebagaimana satu masa dahulu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah berdebat saja biasa akan sebut Mu'tazilah, berdebat saja akan sebut Mu'tazilah, tapi dah dimatikan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dahulu, dimatikan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, dimatikan oleh murid-murid beliau. Maka di zaman kita ini cabaran Mu'tazilah itu agak kurang. Yang banyak adalah cabaran Mujassimah, Musyabbihah yang didukung oleh golongan Wahabi. Jadi sabarlah, ya, kawan-kawan kita yang
agak sensitif dengan istilah Wahabi tu, harap bertenang saja. Kalau misal kata agak rasa stres sangat, alergi, gatal badan semua, telinga jadi merah, kepala jadi panas misalnya, take a break lah. Kita pun tak ada paksaan untuk saudara-saudara kita tu mengikuti kuliah ni, tidak ada paksaan. Rasa nak ikut boleh saja, tapi kita bagi maklum awal lah, kalau kitab ni memang banyak kita sebut Wahabi. Tapi kalau nak pengajian dengan saya yang tak sebut Wahabi tu, insya-Allah kitab Tajul Arus yang tadi saya baca sekejap tadi, yang itu saya ingat saya hampir tak sebut lah, sebab tak ada kena-mengena sangat dengan apa yang kita bincangkan dalam kitab itu. Tapi kalau kitab ini, kalau nak dengar kena sabar sikit lah, jangan terlampau alergik sangat. Tapi kalau masa rasa macam tak tahan, terpaksa ambil ubat dan sebagainya, tu boleh barangkali ikut kuliah lain lah, kuliah yang tak ada sebut Wahabi. Mungkin lebih seronok, lebih selesa dengan kuliah yang sebut bid'ah, yang sebut syirik, yang sebut kafir, yang sebut macam tu, dan boleh pergi juga kuliah-kuliah macam itu. Kalau saya kurang suka kuliah-kuliah yang benda-benda yang ada ruang untuk kita itu berbeza pandangan, tapi kita berkeras mengatakan orang lain ahli bid'ah, sesat dan sebagainya. Itu saya sendiri secara peribadi, saya kurang gemar lah kuliah macam itu. Masing-masing lah, ada orang suka, dia tak gemar kalau kuliah yang sebut Wahabi. Tapi kalau kuliah yang mengatakan orang Islam ni buat kerja bid'ah, sesat, orang Islam ni buat benda syirik dan sebagainya, Abu Jahal dan Abu Lahab tu lebih baik, lebih bertauhid daripada orang Islam sendiri, ada orang suka kuliah macam itu. So masing-masing lah, masing-masing ada habuan. Di akhirat nanti pun Allah Ta'ala sediakan dua tempat, syurga dan neraka. Pastilah syurga itu ada ahlinya, moga-moga Allah jadikan kita daripada ahli syurga. Dan pastilah neraka itu juga ada ahlinya, moga-moga Allah Ta'ala jauhi kita daripada terjerumus dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'ilin, wa ya rahimat du'afai wal masakin. Baik, kembali. Jadi sifat keesaan Allah dalam zat di atas membantah terhadap kaum Wahabi, Mujassimah dan Musyabbihah yang beranggapan bahawa zat Allah terdiri dari beberapa bahagian dan menyerupai makhluknya, iaitu manusia. Bukan menyerupai exactly, bukan menyerupai daripada sudut sebagaimana manusia ada tangan, Allah juga ada tangan. Tinggal lagi tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Sebagaimana manusia ada muka, Allah juga ada muka, cuma muka Allah tak sama dengan muka manusia. Dan seumpama-seumpama dengannya, maka telah menyerupakan Allah dengan makhluk daripada sudut tersebut. Walaupun dia cuba menafikan di hujungnya, sebagaimana tidak ternafi kalau ada orang mengatakan Allah juga beranak, tapi beranaknya Allah tak sama dengan beranaknya manusia. Dengan mengatakan Allah beranak, itu telah menyamakan Allah dengan makhluk, itu telah terbatal. Maka datangnya perkataan kemudian mengatakan beranaknya Allah tetap sama dengan beranaknya manusia, tidak menyelesaikan masalah. Moga-moga yang berkenaan itu memahami apa yang kita maksudkan di sini. Sedangkan dalil bahawa Allah Maha Esa, saya sudah sebutkan tadi, kalau ada antara kawan-kawan kita yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, tapi dia tak sampai ke tahap mengatakan Allah tu terdiri daripada beberapa bahagian, ada tangannya, ada mukanya, alhamdulillah. Mana mungkin kewahabian dia tu masih belum ke peringkat akidah lagi. Mungkin dia bermain sekitar bid'ah, dia bermain sekitar benda-benda furuh, benda-benda khilaf yang diperbesarkan balik misalnya, mungkin begitu. Tapi ada sebahagian besar juga telah sampai ke tahap akidah, itu bahaya. Baik. Sedangkan dalil bahawa Allah Maha Esa dalam zatnya dengan dua pengertian di atas, ini tidak ada zat yang lain daripada Allah sama seperti Allah, dan zat Allah tidak tersusun daripada pelbagai juzuk, itu juga adalah dalil yang sama sifat mukhalafatuhu lil hawadith yang telah diuraikan pada bahagian sebelumnya, yang kita telah uraikan. Dia ada kaitan, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menafikan persamaan Allah dengan yang baru iaitu makhluk, itu jelas ada kaitan dengan sifat wahdaniyah. Jadi dalil yang daripada naqli, dalil daripada Quran, tadi kita melihat daripada dalil daripada sudut belum dalil lagi sebenarnya, lebih pada sudut penghuraian tentang sifat wahdaniyah tu zat ini, sifat wahdaniyah pada zat. Lalu dalil daripada ayat suci Al-Quran mudah sahaja, Qul
huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa dia Allah, ahadun esa. Jadi sebab tu kadang-kadang orang yang dia agak confused, tidak faham. Dia kata apa yang kita belajar sampai sifat 50? Zaman sahabat mana ada sahabat belajar sifat-sifat 50 semua ni? Betul lah. Kadang zaman sahabat pun tak perlu pun dengan qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, telah difahami di situ qidamnya sudah ada, baqa'nya sudah ada, wujudnya sudah ada, ya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi dah ada pada kalimah ahadun itu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi telah ada pada kalimah ahadun. Wahdaniyah telah ada pada kalimah ahadun. Jadi tidak perlu pun dihuraikan sebagaimana yang dihuraikan oleh para ulama kemudian daripada itu, kerana insan-insan yang hidup pada zaman Nabi SAW itu Allah kurniakan kepada mereka barangkali itu dengan sebab barakah mereka itu bergaul, mengaji dengan Nabi SAW, kefahaman yang jitu, yang mantap. Di dalam qul huwallahu ahad saja mereka sudah memahami isi intipati tauhid, sehingga kan ada antara sahabat yang menjadi imam solat di Masjid Quba, sangat menyukai dengan suratul Ikhlas ini, surah qul huwallahu ahad ini, sehingga diulang-ulang dibaca pada setiap rakaat solat, dan diiktiraf, dipuji oleh Nabi SAW perbuatan tersebut. Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan sifat zatnya dengan menggunakan kata ahadun sebagai bentuk yang terkuat yang menunjukkan pada erti esa dan tunggal. Bukan dikatakan wahid, bukan dikatakan qul huwallahu wahidun, tapi dikatakan qul huwallahu ahadun, ya. Ketunggalan dalam kata ahad tersebut artinya adalah zat Allah, tidak tersusun dari beberapa bahagian. Kerana sesuatu yang tersusun dari beberapa bahagian berarti tidak tunggal. Kadang-kadang orang yang tak faham dia tanya, mana dalil ni wahdanatuz zat ini? Itulah qul huwallahu ahad, itulah dalilnya. Jadi kadang-kadang orang tak boleh connect antara dalil dengan kefahaman daripada dalil tersebut, menyebabkan dia menyangkakan tak ada dalil, tak ada dalil. Padahal dalilnya ada, cuma dia tidak mampu untuk menghubungkan to connect the dot antara dalil dengan kefahaman. Jadi alhamdulillah ulama-ulama telah membantu kita untuk membawa kefahaman daripada dalil Quran tadi kepada keyakinan yang kita sematkan di dalam hati. Moga-moga Allah memberi balasan yang baik kepada para alim ulama kita di atas jasa mereka mengupas kefahaman daripada isi Al-Quran dan hadis dengan kefahaman yang sahih, kefahaman yang sebenar. Hanya tidak sedikit kita perhatikan di zaman kita orang yang berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis-hadis yang sahih, tapi malangnya kefahaman dia terhadap ayat Quran tidak sahih, tafsirnya batil. Kefahamannya terhadap hadis yang sahih pula tidak sahih, tafsirnya kepada hadis itu batil. Itu yang kita bimbang. Baik. Kemudian Maha Esa Allah pada sifat. Keesaan Allah pada sifat-sifatnya memiliki dua pengertian, sama juga, ya. Kalau wahdanatuz zat ada dua pengertian, menafikan kam muttasil dan kam munfasil, mengatakan tidak ada zat yang lain daripada Allah sama seperti Allah, dan tidaklah zat Allah itu tersusun daripada juzuk-juzuk yang banyak. Demikian juga kalau kita lihat kepada wahdanatuz sifat, pertama kita menafikan tidak ada yang lain daripada Allah, bersifat sama seperti Allah, tidak ada, dan sifat Allah itu tidak ada dua yang sama. Kalau boleh faham saya itu dulu, saya ulang, ya. Tadi dah selesai wahdanatuz zat, sekarang pergi pada wahdanatuz sifat. Apa makna wahdanatuz sifat? Dua makna. Pertama, tidak ada yang lain daripada Allah, tidak ada yang lain daripada Allah tetapi bersifat sama seperti Allah, itu tak ada. Boleh faham setakat itu dulu? Okey. Yang kedua, Allah sendiri tidak mempunyai dua sifat yang sama atau lebih. Sifat Allah juga esa. Okey, macam mana tu? Itu perlu pada huraian, ya. Cuma nak bagi tahu saja, yang kita mengatakan tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah, itulah disebut menafikan kam munfasil pada sifat, dan mengatakan Allah tidak punya dua sifat yang sama atau lebih, itu adalah menafikan kam muttasil pada sifat. Jadi sekali lagi, istilah ini kalau boleh ingat bagus, tak ingat pun tak ada masalah. Yang penting kefahamannya. Baik, sekarang kita pergi kepada huraian.
Keesaan Allah dalam sifat-sifatnya memiliki dua pengertian. Pertama, sifat-sifat Allah tidak berbilangan dan tidak lebih dari satu dalam satu jenis yang sama. Seperti sifat kudrat, itulah sifat kudrah Allah. Tidak ada dua kudrah, tidak ada tiga kudrah, tidak ada empat kudrah, tidak. Sedangkan kalau makhluk memang ada banyak kudrah. Sebagai contoh, kita manusia. Kita manusia ada kudrah tak? Ada. Sebab tu kita kata ittihadul lafzi dunal makna. Bersatu perkataan tapi berbeza makna. Pada Allah juga kita gunakan perkataan kudrah, kuasa. Pada manusia juga kita gunakan perkataan kudrah, kuasa. Adakah kudratullah mislu kudratil makhluqin? Adakah kuasa Allah sama seperti kuasa makhluk atau kuasa manusia? Abadan, tak sama. Antaranya apa? Antaranya adalah kudrah Allah tu esa. Tak adanya satu kudrah Allah macam ni, lagi satu kudrah Allah, tidak ada. Tapi kalau manusia jelas. Misalnya kudrah, kuasa kita masa baby. Apa sangat kita boleh buat masa baby? Menangis, minum susu. Kemudian kita besar sedikit, kita boleh merangkak. Kemudian kita lagi ada kudrah kita sampai tahap kita boleh berjalan. Kemudian kudrah kita sampai kita boleh berlari, sampai kita boleh melompat, sampai ada orang jadi juara lomba lari, juara maraton dan sebagainya. Hebat, ya, kuat betul. Ada yang boleh angkat berat yang tinggi, yang betul-betul berat, ya. Ada orang boleh lompat jauh sekali, ada orang boleh lompat tinggi betul. Kudrah dia. Kemudian makin dia berusia, kudrah dia makin berkurangan. Kalau elok boleh berjalan, dah tempang jalan dia. Kalau elok boleh berlari, dah tak larat nak berlari. Kalau elok dulu boleh berjalan dan berlari, sekarang dah merangkak. Ya, orang-orang tua sangat tu, ya, nak bangun pun tak boleh lah, merangkak dia. Kemudian ada kalanya orang yang terlampau tua terbaring dia. Nak ke tandas pun dah tak boleh, terpaksa diusung. Maka terpaksa pakai pampers balik macam baby. Itu adalah kudrah. Jadi kudrah manusia itu banyak. Demikian iradah. Iradah Allah itu satulah, iradah Allah. Tidak ada banyak iradah. Tapi kalau iradah kehendak manusia kan berbagai. Dulu kehendak kita tahun 2018 misalnya, kita nak tukar kerajaan, tukar tahun 2018. Dah dapat setahun 2 tahun dengan kerajaan baru, bising pula, tak puas hati, tukar pula, ya. U-turn, tukar kerajaan baru lagi. Sekarang ni kerajaan baru lagi, wallahualam lah, dengar-dengarnya ada nak buat usul undi tak percaya, nanti sekarang lain pula, ya. Bahkan kalau siapa yang suka ikuti perkembangan politik, masa nak latih Perdana Menteri yang ke-8, ya, ahli politik ada cakap kami sokong orang ni jadi Perdana Menteri, tak lama tukar pula, kami sokong orang lain, lepas tu tukar lagi. Itu iradah manusia banyak. Tu yang ada istilah U-turn tu. U-turn tu kan dia bertukar kehendak dia. Dulu lain kehendak dia, sekarang lain kehendak dia. Kita nak beli kereta misalnya, dulu berkenan nak kereta macam ni, ya, bila dah ada duit, tak jadilah, aku nak ambil kereta lain pula, ya. Dan setengah orang zaman sekarang ni tak payah kereta lah, kalau tak ke mana pun PKP ni, buat bazir je kereta, parking kat garaj. Tu berubah-ubah kita punya iradah kita. Allah tidak demikian. Ataupun ilmu. Ilmu Allah, itulah ilmu Allah, meliputi segala-galanya. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, semua dalam ilmu Allah. Adapun ilmu kita, asalnya tak ada. Ilmu kita asalnya zero. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu daripada dalam ibu kamu tu, la ta'lamuna syai'a, hal keadaan kamu tak tahu apa pun. Tak tahu apa pun. Jangan kita nak sombong sangat. Jangan mentang-mentang kita belum ngaji sampai universiti, ada degree, ada masters, ada PhD, kita merasa kita tahu segala-galanya. Na'udzubillah. Tidak, sikit sangat. Ilmu yang ada pada kita ni sikit sangat. Umpama, kalau kita boleh buatkan satu bayangan, segala ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini ibaratnya seekor burung yang singgah di lautan, lalu dia mencelupkan paruhnya ke dalam air laut. Lalu apa sisa air yang terlekat di paruhnya, itulah ibaratnya ilmu yang Allah kurniakan kepada manusia. Sedangkan air yang masih tersisa di lautan itu ibarat ilmu yang Allah belum kurniakan kepada manusia semua sekali. Apatah lagi kalau ilmu kita ni yang jelas terbatas. Banyak yang orang lain tahu, kita tak tahu. Yang orang lain dah lama tahu, kita baru tahu. Jadi ilmu kita tu asalnya tak ada. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam.
Allah ajar manusia apa yang manusia dulu tak tahu, bertambahlah. Kemudian bertambah lagi. Bertambah lagi. Tahun ni kita bertambah. Oh, rupanya ada satu virus namanya begini-begini, COVID-19 bentuknya begini-begini. Oh, rupanya ada dalam undang-undang kita, ya. Pihak berkuasa boleh keluarkan perintah tak bagi kita keluar ke sana sini, ya. Sana sini tak boleh. Perintah kawalan pergerakan, jangan saudara-saudari ke sana ke sini, ke sana ke sini, jangan, ya. Jadi itu adalah ilmu baru bagi kita. Nanti besok lusa barangkali ada ilmu baru lagi, ada ilmu baru lagi. Tapi ada masanya ilmu yang sudah ada pun kita hilang. Itu namanya lupa. Lupa tu boleh tahan lagi. Ada yang namanya nyanyuk. Ada saya baca satu masa dahulu, satu orang dia kena penyakit Alzheimer. Alzheimer, dia lupa isteri dia. Dia tak cam dah isteri dia. Ada juga orang yang lupa isteri tak cam sebab jumpa perempuan cantik, terus lupa isteri kat rumah. Itu lain, itu bukan lupa yang dia masukkan di sini. Ini memang dia lupa, isteri dia masih jaga dia, take care of him lah, ya. Sediakan dia, bersiapkan dia, pakaikan baju dia, tapi dia dah tak cam dah isteri dia. Itu ada cerita, orang cerita lah, mungkin ni cerita maudhu' saja, wallahu a'lam, ya. Ada cucu hairan tengok datuk dia dengan nenek dia ni romantik sungguh. Kita selalu tengok orang romantik ni orang yang masih muda baru kahwin. Ini atuk, ya. Atuk dengan nenek bukan main romantik. Romantik macam mana? Atuk manjang panggil nenek darling, sayang, ya, sweetheart. Jadi cucu-cucu kagum lah, wah, atuk sampai macam ni usia pun masih romantik dengan nenek. Jadi ada seorang cucu ni yang jenis suka tanya one to one dengan atuk dia. Tengok tak ada orang, atuk nak tanya sikit, apa rahsia atuk romantik dengan nenek? Atuk romantik ke dengan nenek kamu? Yalah, sekejap-sekejap atuk panggil darling, sekejap-sekejap atuk panggil sayang, kejap-kejap atuk panggil sweetheart. Apa rahsia tu? Jawab atuk dia, atuk cakap kamu jangan beritahu kat nenek kamu. Atuk dah lupa nama nenek kamu. Jadi atuk nak panggil pun atuk dah lupa apa nama nenek kamu tu. Yang atuk belasah je lah apa yang terlintas. Terlintas sayang, terlintas sweetheart. Punya dah lupa nama isteri dia. Konklusinya apa? Ceritanya ilmu manusia ni berubah-ubah. Daripada zero, dapat ilmu. Kemudian bila dah dapat ilmu, dapat lagi, ada yang lupa. Kemudian sampai satu peringkat yang kita katakan arzalil umur, kita minta lindung. Allahumma inna na'udzubika min an nuradda ila arzalil umur. Ya Allah, kami mohon kepadamu daripada dipanjangkan umur sampai arzalil umur, sampai umur yang lanjut sekali, sampai dah tak tahu apa dah jadi tak tahu dah apa benda yang dia tahu, jadi macam budak-budak balik. Nauzubillah. Tu ya kan, kadang-kadang orang tua yang dah nyanyuk, ya, jadi macam budak-budak baliklah. Itu yang kita tak mau. Memang kita ni manusia ni mati awal pun kita bimbang, ya. Kalau tanya nak mati tak ni? Nanti dululah kot, tak ready lagi. Tapi kalau panjang umur sangat pun agak menyedihkan lah keadaannya tu. Terlupa, banyak benda yang dilupai, iaitu satu suasana yang menyedihkan. Jadi kita mohon moga-moga Allah kekalkan ingatan kita yang bagus, ilmu kita yang baik, sehinggalah ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian sama mendengar, ya. Mendengar Allah satu itulah, dan tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak ada perlu kepada alat dan sebagainya. Adapun samak manusia, ya, pertama dulu tidak ada samak. Kenapa tak ada samak? Ya, kita pun tak ada dulu. Samak ni maknanya mendengar. Kita pun tak wujud, apa yang nak dengarnya. Dan bahkan kalau kita sudah wujud sebagai satu janin yang kecil di dalam rahim ibu kita pun barangkali belum ada samaknya lagi. Kitanya dah ada dalam bentuk janin kecil saja, mungkin sebesar biji anggur saja, dalam rahim ibu. Tapi ibu dah termuntah-muntah bagi-bagi, ya. Kita saiz kecil dalam rahim ibu dah rasa semacam. Pada masa itu mungkin kita belum ada sifat samak. Bila sudah terbentuk deria dengar, iaitu telinga dan gendang dan sebagainya, ketika itu ada samak. Kemudian samak kita itu kan perlu pada alat. Kalau ada orang misalnya lahir ke dunia ini tak ada telinga, tak dengar lah dia. Sebab alat untuk mendengar tu tak ada. Allah tidak perlu kepada alat macam manusia, walaupun namanya samak. Kemudian walaupun ada alat, pendengaran kita terbatas. Kita hanya boleh dengar bunyi yang hampir dengan kita,
bunyi yang pada apa, dia punya pitch dia tu yang tertentu. Nah, kalau luar pada tu kita tak boleh dengar, kalau jauh kita tak boleh dengar, kalau bising kita tak boleh tangkap. Ya, sebab itu orang bercakap telefon dalam suasana yang bising. Misalnya, oh hello, hello, ya, ya, kenapa tak dengar? Padahal sebelah sana cakap dah jelas, tapi suasana persekitaran tu bising mengganggu. Allah tidak. Nah, bukan kata Allah tak dengar apa yang kita cakap kerana ramai orang bercakap, orang berdoa maka Allah tak dengar, tidak. Kemudian dengar kita pun satu masa boleh jadi hilang, boleh jadi kurang. Ramai orang yang dah lanjut usia, kadang-kadang lain yang orang cakap, lain yang dia dengar. Macam cerita P. Ramlee lah, dia nak mengorat anak dara orang tua tu. Dia kata, apa khabar bapak? Dah panggil bapak siap-siap, belum apa-apa lagi nak mengorat. Rupanya orang tua tu bekak, terus dia buat keluar kapak. Sebab dia dengar bapak tu macam kapak, nak pinjam kapak atau apa, dia buat keluar kapak. Kan ada cerita P. Ramlee macam tu. Jadi pendengaran manusia tu banyak. Asalnya tak ada, kemudian ada, kemudian sharp, kemudian dah tak berapa ada, kadang-kadang hilang terus pendengaran. Tapi tidak demikian dengan Allah Ta'ala. Demikianlah basar, kalam dan seumpama dengannya. Yang kedua, sifat Allah tidak menyerupai dan tidak sama dengan sifat apapun dan siapapun. Memang ada beberapa kesamaan sifat dalam sebutan. Itu kita dah sebutkan tadi, hanya ittihadul lafzi, sama pada lafaz, dunal makna, tapi maknanya tidak sama. Misalnya Allah memiliki sifat ilmu dan orang alim juga memiliki sifat ilmu. Tapi yang dah terang tadi, ilmu Allah tak sama dengan ilmu makhluk. Kesamaan tersebut hanya terjadi dalam sebutan, tetapi berbeza dalam hakikat. Ilmu Allah adalah sifat yang wajib bagi Allah. Tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran, dan segala-galanya Allah tahu. Sedangkan ilmu manusia adalah sesuatu yang bersifat baru datang. Asalnya manusia tak ada ilmu, kan? Waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu daripada dalam perut ibu kamu tu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tak tahu apa pun. Kemudian Allah firmankan juga, allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia apa yang manusia tidak tahu. InsyaAllah malam besok kita akan sambung di muka 106 menuju ke 107. Wahdaniyah fil af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Itu huraiannya apa? Basically hanya satu saja. Kalau mengesakan Allah pada zat ada dua, munfasil dan muttasil. Mengesakan Allah pada sifat juga ada dua, munfasil dan muttasil. Mengesakan Allah pada af'al basically adalah munfasil sahaja. Itu insya-Allah. Dan di sini menarik, mengesakan Allah pada perbuatan ni sebenarnya ada persamaan dengan konsep tauhid tiga ursi Syekh Ibn Taimiyah. Nak sebut Wahabi kan, kesianlah kawan-kawan kita. Aduh letih ustaz ni sebut Wahabi je. So kita sebut tauhid tiga ursi Syekh Ibn Taimiyah. Bila mana beliau menghuraikan tauhid rububiyah pada peringkat awalannya itu kita dapati ada persamaan. Ada persamaan dengan konsep wahdaniyatul af'al. Pendetailannya insya-Allah pada malam besok. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.